Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang. Jadi saya doakan agar kesemua pendengar yang ada di mana jua berada pun, jika anda menonton pada kali ini, mungkinlah boleh tekan butang share untuk kita sebarkan kebaikan. Jadi pada hari ini insya-Allah kita nak bicara satu tajuk, salah satu penyakit hati yang kita mungkin boleh bicarakan. Okey, penyakit hati ni ada banyaklah, tapi kita highlightkan 3. Yang pertama, penyakit hati adalah tamak. Yang kedua adalah dengki ataupun hasad dengki. Orang Malaysia ni biasa dia ambil dua-dua sekali, hasad dan dengki. Kalau ikut hasad tu bahasa Arab, masuk dia dengki lah, tapi kita ambil hasad dengki. Dan yang ketiga adalah sombong. Jadi kita nak ambil tajuk yang kedua ni, iaitu bahana hasad dengki. Alright. Jadi sebelum kita meneruskan, seperti biasa kita akan bicara satu hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi nataini, rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halkatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allah hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nas. Yang bermaksud tidak boleh berhasad kecuali dalam 2 perkara. Lelaki yang dikurniakan Allah dengan harta kemudian digunakan dalam kebenaran, dan lelaki yang dikurniakan Allah dengan hikmah, ilmu pengetahuan, kemudian dia berhukum dengannya dan mengajar kepada manusia. Riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Jadi pada dasarnya hasad ni adalah, memang kita faham hasad ni satu sifat mazmumah. Jadi hasad yang dibolehkan dikenali sebagai ribtah. Kita panggil ribtah, iaitu bercita-cita dapat seperti kurniaan seseorang tanpa berniat untuk dihilangkan daripadanya. Sebagai contohlah, kita tengok seorang hamba Allah ni kaya, yang mana kita maklum si kaya ini memang pada setiap tahun dia mengeluarkan zakat. Contohlah bayar zakat di PPZ, okey, di PPZ wilayah persekutuan lah kita kata. Jadi dia bayar zakat tersebut, dan dia akan dia juga memberikan sebahagian zakatnya kepada fakir-fakir miskin yang duduk di kawasan rumah-rumah dia. Tuan-tuan, tiap-tiap tahun dia boleh bagi, contohlah kita kata setiap tahun zakat dia tu mungkinlah 300,000 lah kita kata, dia bagi kepada orang-orang susah. Yang kita hari ni kita lihat, kita rasa cemburu dan kita rasa dengki. Ini dengki yang kita katakan tadi, ribtah tu, yang mana kan kita bercita-cita nak jadi macam dia. Yang mana kita hari ni kita tengok dia tu, kita rasa, ya Allah, bagilah aku kaya macam dia ya Allah, tanpa kita menghilangkan kekayaan dia. Dia tak sama dengan orang yang memang, aku memang tak boleh tengoklah dia ni, memang kira aku nak bagi dia ni bisnes dia lingkup, biar aku pula kaya, biar aku merampas kekayaan daripada dia. Yang tu kita kata dengki yang tidak dibenarkan. Yang dibenarkan tadi maknanya kita lihat, kita sebagaikan satu inspirasi untuk kita mencontohi dia. Pada masa yang sama, kita duduk sebelah dia pula nanti untuk kita sama-sama memberikan zakat kepada fakir miskin yang sedia ada di kawasan setempat bersama dengan dia. Itu adalah yang kita katakan satu perkara yang baik, walaupun asalnya hasad dengki. Tapi kita nak faham bagaimana kita boleh mengatakan kepada kita boleh dengki dengan orang yang macam ni dengan cara dengki yang baik. Maknanya kita tak panggil dengki, kita panggil ribtah. Jadi orang kaya yang sedekah itu mana dia ni ada amal-amal yang baik walaupun dia kaya. Sebab kita susah nak jumpa orang kaya yang hatinya di masjid. Tuan-tuan, ada ramai orang kaya yang hati di masjid, kita susah nak jumpa. Ramai sangat orang kaya sekarang dekat dunia ni, tetapi tak semua yang hatinya ada untuk memberi kepada orang yang lebih susah. Kenapa? Ini juga satu ujian bagi orang-orang kaya. Orang miskin dirasakan orang kaya ni mudah sangat nak memberi, tapi orang kaya juga diuji dengan nak memberi. Kerana waktu nak memberi tu juga ada syaitan yang akan membisik-bisik di telinganya. Seperti mana kita maklum, syaitan itu sentiasa membisik dan akan menggoda untuk kita ni tidak memberi ataupun tidak membuat kebaikan lah. Sebab itu hari ni kadang-kadang kita kata, kita selalu duk judge ataupun kita menghukum, apalah orang kaya ni susah sangat kan nak bantu, sedangkan dia juga dalam diuji. Kalau hari ni semua orang Allah bagi kaya, tidak
tidak ada orang miskin, macam mana nak buat kebaikan? Sebab itu ada orang kaya dan ada orang miskin, dan kita mungkin rasa dengki. Kalau boleh kita jadikanlah ribtah itu satu inspirasi untuk kita berubah jadi baik. Jangan kita menanamkan hasad dengki dalam hati kita untuk kita menjatuhkan orang lain. Tuan-tuan, kalau pi mana pun ada sikap tamak, ada sikap dengki dan yang terakhir sombong, ketiga-tiga ini akan menyebabkan hati kita menjadi hitam, dan juga dapatlah kita menempah nama mungkin di neraka jahanam. Kalau siapa rasa seronok sangat masuk neraka, tuan-tuan, janganlah kita janganlah kita sibuk nak fill in the blank dengan perkara tiga perkara tadi. Sebab itu kalau boleh hari ini kita berubah menjadi lebih baik dan cuba kita menghakiskan sikap-sikap ataupun perkara yang tidak baik dalam hati kita. Apa-apa pun, terima kasih banyak yang sudi menonton dan juga yang sudi berkongsi di halaman-halaman Facebook tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ada ibrah manfaat yang baik untuk kita dapat pada hari ini. Saya dengan ini mengakhiri dengan kalam yang mulia, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.